Tak guna kita kaya, mati Allah tak ampunkan. Tak guna kita terkenal, mati Allah azab. Tak guna kita orang sanjung-sanjung kita ni hebat, mati Allah tak ampunkan. Kalau Allah tak ampunkan kita, tuan-tuan, kita nak pergi mana dengan dosa kita yang banyak kalau bukan pengampunan? Sebab itu inilah asas yang dibina oleh Nabi dua saja. Man sama Ramadana imanan, berpuasa dengan iman. Yang kedua, Nabi kata wahtisaban, harap-harap dapat jumpa Ramadan, harap-harap dalam Ramadan dapat Lailatul Qadar, harap-harap malam Lailatul Qadar Allah ampunkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was siddiqin was syuhada'i was salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa anzil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Puan Pimpinan Majlis, Kak Salwa, seluruh panitia Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurnianya kita dihimpunkan pagi ini, insya-Allah pada hari ini 17 Syaban. Kita duduk dalam bulan yang mendekat kepada Ramadan. Saya nak mengambil satu tajuk yang sangat mudah untuk kita hadam, tetapi sangat penting. Tajuknya iaitu hidup tapi mati. Tajuk dia hidup tapi mati, yang saya cuba relatekan dengan Ramadan. Saya nak memetik sepotong hadis daripada sahabat yang hebat, iaitu pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, yang lahir pada tahun 612 dan dia meninggal pada tahun 709 Masihi. Lebih kurang umurnya 97 tahun ketika meninggalnya di Basrah, Iraq. Ada yang mengatakan umurnya lebih 100 tahun. Seorang budak ketika mana Nabi sampai ke Madinah umurnya baru 10 tahun. Orang pakak-pakak beri Nabi hadiah, yang nak beri tanah, yang nak tolong buat rumah, apa saja yang mereka ada, melainkan ibu kepada Anas bernama Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak beri. Aku ada seorang anak bernama Anas. Engkau ambil budak ni jadi kau punya khadam. Jadi engkau punya khadam. Namun di atas keberkatan
doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ini umurnya panjang dan dia kaya. Antara rezeki yang didoakan kepada Anas, Nabi menyebut, Allahumma rzuqhu rizkan wa waladan wa barik lahu. Wahai Allah, rezekikan pada Anas ini rezeki yang banyak dan juga anak-anak. Ada ulama kata ketika dia meninggal dunia, anak cucunya saja yang dilihat 125 orang. Anas ni antara orang yang kaya, sahabat yang kaya. Kalau orang punya kebun, tamar, dia punya hasil dia, harvest dia sekali setahun, Anas 2 kali. Ini antara doa-doa yang diberikan kepada Anas secara khusus. Dan kelebihan Anas duduk dalam senarai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, iaitu sebanyak 2,286 hadis setelah Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar. Daripada Anas ini kita lihat sepotong hadis yang kita nak relatekan tentang penghayatan kita dan bagaimana kita nak mencapai Ramadan. Selalunya bermula dengan Rejab, kita akan membaca Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bila Rejab habis, tinggallah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti bila masuk Ramadan, kita akan minta Allahumma barik lana fi Ramadan. Fi Ramadan. Inilah proses yang kita duk rasa sekarang. Cuma saya nak rujuk kepada hadis Anas ini biar kita faham letak duduk kita dalam persiapan menghadapi Ramadan itu bukan daripada Rejab, bukan Sya'ban. Tetapi setelah habis Ramadan, masuk Syawal, kita dah buat persiapan untuk menghadapi Ramadan akan datang dengan izin Allah. Lalu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man haramaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramahu khairaha illa mahrumun. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dan bila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk bulan Ramadan, yang kita minta wa balighna Ramadan tu, kita masuk Ramadan. Bermula tarawih pada malamnya yang pertama. Lalu dalam keadaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kamu Ramadan. Bahawa di sini akan terpisah di antara dua golongan. Golongan pertama, dia mati sebelum jumpa Ramadan. Golongan kedua, dia jumpa Ramadan tapi dia mati dengan Ramadan. Maksudnya, dia jumpa Ramadan, dia boleh puasa, tetapi seolah-olah dia itu mati dalam memahami Ramadan tanpa penghayatan tiap-tiap tahun, macam tu je lah kehidupannya. Jumpa berapa kali Ramadan, begitu keadaannya. Itu yang maksud hidup tapi mati. Sebab ada golongan yang disebutkan oleh Nabi. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyebut, sesungguh-sungguhnya dalam bulan ini ada satu malam yang disebut oleh Rasulullah, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man haramaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang masuk Ramadan, tiba-tiba ada satu malam yang terbaik, dia tak mendapat kebaikan malam tersebut, sesungguhnya orang ini telah diharamkan oleh Allah dengan seluruh kebaikan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah haramkan erti kata lain, disebutkan wala yuhramahu khairaha illa mahrumun, kata Nabi. Dan tidaklah orang itu diharamkan daripada mendapat kurnia daripada kelebihan Ramadan, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diharamkan walaupun dia masuk Ramadan. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Dan perkataan ini disyarahkan lagi. Al-muradu annahu harama lutfallahi wa taufiqahu wa muni'a min at-ta'ati fiha wal qiyamu biha. La'alla hadha huwa alladhi fatahu al-'isha tilka laylah aidan illa mahrum wa huwa alladhi la hadza lahu fi sa'adati. Yang dikatakan orang-orang yang diharamkan itu, syarahnya iaitu orang-orang yang diharamkan daripada kurniaan Allah dan petunjuknya. Wa muni'a minat ta'ati fiha wal qiyam biha, dan orang-orang yang dihalang daripada melakukan ketaatan padanya. Sahabat yang saya kasih sekalian, dalam hadis ini secara umumnya kita nak melihat ada dua isu di sini. Pertama, bila kita lihat pada doa Rajab hari itu, wa balighna Ramadan, supaya kita dapat sampai pada bulan yang kita tunggu ni. Sekarang ni kita tengah buat countdown, betul countdown. Hari ni 13 hari lagi, esok 12 hari lagi, esok 11 hari lagi, esok. Dalam tempoh ini kita lihat ada penapisan Allah. Dalam bulan Sya'ban banyak orang-orang yang meninggal. Hari Jumaat yang lalu kita lihat siapa meninggal? Ramai tok-tok guru. Ustaz Abdullah Isa meninggal. Tok guru daripada Terengganu, iaitu tok guru kepada Menteri Agama kita sekarang, Tuan Guru Haji Abdul. Meninggal ulama besar dunia, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita buka tafsir Safwatut Tafasir, dia tulis. Kita buka kitab Tafsir Ayatul Ahkam, dia tulis. Kita jumpa dalam Ulumul Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran, dia tulis. Dan Allah menapis, seolah-olah penapisan ini Allah berikan, Allah pilih pada orang-orang tertentu. Sebab itu ketika belajar dahulu, dan perkara ni saya rasa tak ada kat Malaysia, bila sebulan sebelum masuk Ramadan, dia akan buka siapa yang nak join iktikaf. Kerana iktikaf kalau lambat tak dapat join sebab tempat limited. Akan dipimpin oleh tok-tok guru, profesor, doktor. Lalu bila mana kita daftar, kita tasjil nama, kalau lambat tak dapat. Dalam keadaan apa dia? Mereka ini akan ambil cuti 10 hari sebelum raya. Kita ambil cuti lepas raya. Sebab apa 10 hari sebelum raya? Nak iktikaf. Iktikaf bukan sebarang iktikaf. Iktikaf yang luar biasa, dengan program yang cukup padat. Tidur hanya beberapa jam, tetapi dengan qiyam, dengan Quran, dengan daurah, ni tafsir, halaqah, yang ni hadis, yang ni sirah. Dalam keadaan apa? Dipimpin oleh tok-tok guru. Dalam keadaan tidurnya sangat sedikit, qiyamnya lama. Tazkirah di celah-celah qiyamul lail itu berhenti sekejap tazkirah, dalam keadaan dipimpin oleh tok-tok guru. Ketika solat pun dah menangis kerana touchingnya dengan bacaan tok guru, dan juga dengan penghayatan oleh imam menyebabkan makmum menangis. Erti kata lain luar biasa. Dan bila mana kita makan pun tak ada cucuk badak, tak ada puteri mandi, tak ada tai itik, tak ada. Kalau petang tu kita intai-intai kat dapur, ada nampak nasi macam bulan jatuh ke riba. Orang Asia ni bila jumpa nasi memang sedap lah. Padahal nasi tu ditumis dengan ghee, minyak sapi, kemudian makan dengan susu masam tu, yogurt yang masam tu, itu dah kira champion dah. Kalau ada ayam, alhamdulillah, bonus. Tapi dalam keadaan itulah bukanya. Sahur, bila sahurnya? Dekat-dekat nak imsak tu, sahur dengan roti panjang macam skateboard, keras, cecah dengan TO tak ada gula, cecah-cecah tolak, itulah sahurnya. Tapi hidup dalam keadaan penuh, dalam erti kata lain, kita fokus, tak keluar mana, tak fikir baju raya, tak ada sogo, tak ada apa, dalam keadaan fokus di
dalam suasana yang dipimpin oleh tok-tok guru para alim ulama. Subhanallah. Dan doa yang kita baca bulan Rajab, Allahumma balighna Ramadan, dibacakan oleh tok guru dalam khutbah yang kedua. Bila habis saja dia angkat tangan, Allahumma balighna Ramadan. Ketika itu semua menangis, mengenangkan peluang yang ada, program yang dilakukan, dalam program iktikaf yang dilakukan, dengan pengajian yang dilakukan, semua itu dalam keadaan mengimbau kenangan, seolah-olah itu Ramadan terakhir bila Tok Guru mengucapkan Allahumma balighna Ramadan. Wahai Allah, sampaikan kami Ramadan akan datang. Kami nak buat macam ni kerana sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini, dalam kerja buat kita, satu malam terdapat malam yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka kena ketika itu sedang belajar, kena ketika itu sedang zikir, baca Quran, qiyam, bertasbih dalam keadaan Lailatul Qadar. InsyaAllah dapat malam tersebut Lailatul Qadar. Dalam keadaan suasana ini, maka berlinangan air mata. Sebab itu dia ada feel. Sebab itu dia ada perasaan. Sebab itu dia ada rasa. Sebab itu bila Allah tak berikan kita berjumpa Ramadan, maka satu kerugian bagi orang-orang yang tak duduk dalam suasana tersebut. Malamnya subhanallah, kalau siapa pergi ziarah Islam Abad, Masjid Faisal atau Faisal Mosque. Masjid Faisal ini kalau malam 10 akhir dipanggil malam Syabina. Satu malam bacaannya 5 juzuk. Yang kita duk rasa berat, Imam Masjid Al-Falah baca panjang tu. Imam Masjid Al-Falah baca satu muka surat, dia kerat 2. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Satu muka surat. Kita duk belakang rasa macam 10 juzuk. Kita rasa. Mereka satu malam 5 juzuk. Saya perhatikan orang-orang yang luar biasa. Kita lihat atuk-atuk yang janggut putih panjang. Musim sejuk atas simen tak pakai stokin. Kita pakai sok stokin, pakai stokin kulit khuf. Kita pakai jaket berlapis-lapis. Dia baju selai 5 juzuk. Dia tenang je. Yang tak tenang kita. Kenapa jadi begini? Kerana latihan 5 juzuk sejak kecil. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga semua hafiz. Kita saf pertama, kedua, tiga semua hapus. Dengan suasana itu, dengan kita dalam keadaan kita menghadapi Ramadan, agak-agak sama tak? Tidak. Kenapa Allah kaitkan Ramadan dengan takwa secara khusus? Kenapa? La'allakum tattaqun itu dikaitkan dengan puasa. Adakah kerana ada bazar Ramadan? Adakah kerana ada more? Kerana Ramadan dia mari dengan package. Allah kata aqimus solah la'allakum tattaqun. Ada? Tak ada. Allah kata wa atuz zakah la'allakum tattaqun. Keluarkan zakat, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada? Tak ada. Tetapi bila mari puasa, dia mari package. Bukan saja puasa, dia ada sembahyang. Bukan saja sembahyang, sembahyang malam. Bukan sembahyang malam, dia ada Quran. Bukan saja Quran, dia ada kuliah. Bukan saja kuliah, dia ada zakat, dia ada sedekah, dia mari package. Sebab itu package sebulan, bila kita dapat masuk, maka Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kita satu short course untuk hidup di 11 bulan yang lain. Dan sebab itu latihan ini dia bukan mari Rejab hari itu. Walaupun kita tak nafikan, berlakulah pengukuhan bermula Rejab secara khusus. Tu yang mari Rejab ada Isra' Mi'raj. Allah nak pembetulkan akidah, keyakinan kita kerana syarat sah ibadah akidah. Dalam keadaan Rejab diperbetulkan. Wa ma arainaka macam mana ayat 60 tu? Wa ma araina ru'yal lati araina wa ma araina ru'yal lati arainaka illa fitnatal linas. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa
fitnatal linnas. Tidaklah kami menjadikan, wahai Muhammad, apa yang engkau lihat pada malam perjalanan yang hebat itu, melainkan fitnah kepada manusia. Ujian. Dan sebab itu bila balik ya Rasulullah, dia menjadi ujian umat dulu dan umat sekarang. Dalam memahami apa yang Nabi nampak, syurga, neraka, dosa, pahala, kepada kita hari ini yang tak nampak, sebagaimana sahabat dahulu tak nampak. Untuk apa? Memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah. Bila mari bulan Rajab, berlaku peralihan kiblat. Allah memperkemas, memperkukuhkan ibadah. Di sana ada di masjid mana? Masjid Qiblatain di Madinah, berjarak dengan perkuburan Baqi' lebih kurang 3 ke 400 meter. Ada satu masjid dipanggil Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nabi sedang solat, masuk rakaat ketiga, Nabi berpaling daripada Masjidil Aqsa, berpaling ke Masjidil Haram. Sahabat yang ikut Nabi pun berpaling, ikut Nabi berpaling. Nasib baik sahabat. Kalau kita berpaling tak? Imam ni sembahyang bergerak-gerak, berpaling-paling, kenapa? Itu degilnya kita. Nabi pusing, sahabat pusing. Sehingga ada satu masjid, nama Masjid Dua Kiblat. Dan bila mari habis Syaban, Allah masuk ke Ramadan, di sini kita lihat pengukuhan jiwa berlaku. Yang mana package itu, Allah nak kita ini habis Ramadan menjadi seseorang yang luar biasa, yang ada nilai jiwa hamba. Sebab itu mari turunnya ayat dalam surah Al-Alaq yang mencecah bumi yang pertama, 5 ayat. Bila Allah sentuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia berhenti situ 5 ayat. Ayat ni turun, dia tak sampai wasjud waqtarib. Ayat yang belakang ni, separuh ni, dia turun masa lain. Bukan Quran dia turun by surah, bukan. Ada yang turun lengkap, satu surah yang lengkap. Contoh surah Al-Mudaththir. Ya ayuhal Mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Sampailah akhir surah Al-Mudaththir, dia turun dengan surah yang lengkap. Kadang-kadang turun bulan ini Al-Baqarah, beberapa ayat. Bulan depan Al-Imran. Mungkin bulan depan, minggu depan, surah lain. Lalu bila marinya Ramadan, Jibril bertadarus dengan Rasulullah. Cuma pelik, pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi wafat 11 Hijrah. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Bermakna tahun 10 Hijrah, Ramadan terakhir Nabi. Sebab itu Rasulullah dia ada bunga-bunga nak tinggalkan kita. Sebab selalu tadarus dengan Jibril sekali khatam. Mari 10 Hijrah 2 kali khatam. Di ketika tadarus itulah Jibril beritahu pada Rasulullah, wahai Muhammad, ayat ini, surah ini, ayat ini, surah ini disusun bermula Fatihah, berakhir An-Nas. Itu yang ikut sekuen ini, susunan yang telah Jibril beritahu pada Nabi Muhammad. Sebab itu bila turun ayat 5 ketul daripada surah Al-Alaq itu tadi, di sini Allah mengukuhkan jiwa hamba kita. Manusia, engkau ni kalau jauh-jauh dengan aku, baliklah dengan Ramadan ni. Kalau kau tak boleh masa lain, tak boleh balik, marilah Ramadan. Kalau dulu kamu tak pergi masjid, marilah kenal-kenal Masjid Al-Falah, kapet warna apa. Kalau kamu ni tak belajar sedekah, marilah belajar sedekah Ramadan. Kalau kamu rasa payah ni, tak tutup aurat, tutuplah Ramadan. Masa saya kerja dekat universiti dulu, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat, kita ni kerja kita ni biasa je lah ustaz. Kita lecturer juga. Tapi dalam satu department tu adalah lecturer lain, English, macam-macam lah. Tapi datang seorang kat kita, ustaz, macam mana nak pakai tudung ustaz? Dia nak minta saya mengajar pakai tudung. Kalau mengajar pakai serban, saya boleh ajar. Mengajar pakai tudung, payah juga. Tudung pula macam-macam. Tudung bawal, tudung mawi. Mawi ada tudung. Itu belum lagi jenama-jenama Farida Shazmin Collection, Ariana, Aris Ariwatan.
Saya kata, kenapa? Dulu saya tak suka Ustaz. Saya tahu, saya kata. Saya tahu. Bila kita buat forum, kita dengan pelajar-pelajar, kita buat program, tajuk-tajuk, kan, aurat, sebab dia silibus. Kan? Ada pelajar saya, dia tak pakai tudung, free hair. Tapi selepas 7 tahun, dia pergi England, dia telefon saya. Pagi-pagi, 2-3 pagi, tengok ni nombor luar negeri ni. Ustaz kenal saya tak? 2-3 pagi dia interview, manalah aku ingat. Ustaz, dulu Ustaz cerita pasal aurat, saya tak faham Ustaz. Lah ni saya kat England Ustaz, saya kat London. Saya pakai tudung dah, baru saya faham. Tengok, dekat Malaysia dia belajar tak faham, dia faham sampai London. Sebab itu orang ni bila kita mengajar, bukan mesti besok dia jadi malaikat. Kita beritahu hari ni, lusa dia berubah. Itu kerja Tuhan. Kadang-kadang mengambil masa yang cukup panjang. Kita ni tidak boleh memberi bekas kepada hati dia melainkan Allah. Tetapi bila kita buat macam ini, saya pun terfikir, begitulah kadang-kadang. Subhanallah. Ini kerja Tuhan. Lalu saya kata, macam inilah. Tak lama lagi Ramadan. Jadi, ini peluang terbaik. Apa dia? Satu Ramadannya pakai tudung. Dengan satu syarat. Lepas Ramadan jangan buka. Kalau buka lepas Ramadan, orang kata tudung Ramadan. Sebab itu untuk kita berubah, kita balik pada Tuhan, rujuk pada Tuhan sebagai hamba. Dulu tak solat, kita solat. Dulu tak main masjid, kita main masjid. Dulu tak main kuliah, kita main kuliah. Bila mari Ramadan, dia menjadi satu booster untuk kita bergerak ke arah kebaikan. Walaupun dulu kita entah apa-apa, menyebabkan kita jadi mudah kerana ada satu sistem yang Allah susun namanya Ramadan. Sampai hari ini, Alhamdulillah, dia pakai tudung. Dan dia kata, terima kasih Ustaz mengajar saya pakai tudung. Sebab apa sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menjentik jiwa kita. Lalu dalam keadaan ini Allah mengajar kepada kita supaya dalam ibadah itu merasakan kematian. Kenapa dalam banyak ayat-ayat Quran Allah menekankan mati? Hari itu ada yang tanya, Ustaz, kalau kita ingat mati kita jadi pasif. Tak ada. Mengingat mati menyebabkan kita lebih menghargai setiap hembusan nafas kita untuk berbakti. Dalam ayat Quran banyak. Sebab itu hari ini Allah kias-kias. Kita tengok macam mana Allah cerita surah Ali Imran 185. Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa mati. Kita tengok Allah bagi jauh-jauh. Hari ini di US, jumlah kematian hari ini, tarikh hari ini. Kematian. Kan? Kematian di US. Berapa? Pagi ini? Lebih 500 ribu. Lebih 500 ribu. Yang positif COVID di US pagi ini 50.4 million juta. Kenapa kat sana banyak, kat sini sikit? As compared to Amerika Syarikat, US, sini sikit. Kita kena faham. Di sana ada orang bangun malam berdoa. Di sana anak-anak yang menghafal Quran. Di sana ada anak-anak yang bersedekah. Di sana ada anak-anak yang soleh berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Di sana ada yang membaca Al-Quran. Di sana ada orang-orang yang belajar. Keberkatan itu terkadang menyebabkan malapetaka itu kalau jatuh pun dia kena sipi. Saya mari sini saya ketak tau. Saya pun tak, nafas tak habis lagi ni. Saya dah berapa hari ni saya bawa kereta saya gigil. Sebab saya nak kena langgar itu kat Puchong. Saya bawa lane ketiga, kawan saya bawa, saya duduk sebelah. Lane ketiga kan laju. Tapi saya taklah laju mana. Tapi lane ketiga lebih laju daripada lane kedua. Tak tahu mari mana di hadapan saya ada kerusi. Sebiji kerusi. Kalau langgar accident, tak langgar accident. Kalau langgar kerusi. Kalau tak langgar, orang belakang akan langgar saya. Saya kata kat kawan, kita berhenti tapi dah dekat dengan orang belakang. Jadi kita pun tekan lampu emergency itu. Tapi orang laju. Kawan keluar, dia tarik kerusi. Saya duduk kat sini, saya nampak kat side mirror tu, saya nampak side mirror yang saya tengok tu, saya nampak kereta laju belakang. Ketika semakin dekat, saya hanya ingat, ya Allah,
Apa nak jadi-jadilah. Saya ingat satu kalimat saja. Allahu Akbar. Saya takbir. Dia nak langgar tu dah laju-laju. Dia langgar dia sangat tepi je. Lagi depan, di belakang ditarik, bawa ke side mirror. Side mirror yang saya tengok, pom, terlambung. Side mirror tu, dengan dia kat depan terbabas, dengan saya, kereta kat belakang laju, Merc, BM, sum. Semua sejengkal brake, beratur, tum. Allahu Akbar. Saya nampak macam mati tau. Saya nampak macam kereta tu datang, macam malaikat maut. Dah dekat. Kau nak apa lah ni? Kau nak apa? Ingat Allah saja. Saya gigil. Yang langgar saya tu budak Cina umur 29 tahun. Nama dia Jem. Bila dia ke depan, dia ke tepi, saya minta orang tolong apa sebab ke tepi. Budak ni keluar gigil. Atas kaki sampai ke atas gigil. Saya nak ambil air tak ada, nak bagi dia minum, dia terperanjat. Saya tepuk dada dia. Saya takut, saya gigil. Tengok saya gigil, tengok saya. Dia gigil, atas ke bawah gigil. Duduk sayan dia pula tu. Saya pun gigil juga, terperanjat juga. Sahabat saya ni pun gigil juga. Tapi dia lagi teruk. Macam mana? Tak apa. Macam mana saya mau ganti, saya sudah langgar. Dia fikir itu je, dia pening budak ni sian. Tak apa, you balik, you pergi minum mana-mana. Dia lepas setengah jam, dia mesej saya, dia berhenti depan, dia minum kopi. Nak bagi dia tenang. Kemudian saya kata pergi cek kedai, repair nanti saya ganti. Tak apalah. Pergi polis kan nak report macam-macam claim insurance. Okey je kan? Okey. Tapi nak sebut sahabat-sahabat, itu yang saya rasa. Sebab apa Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita menghargai hidup sekarang. Dengan menghargai hidup, kita menghargai segala kerja buat kita yang tak dapat dilakukan oleh orang mati. Lah ni kita duduk berkuliah ni, ada yang nak balik sebab apa? Nak buat amal yang soleh. Tak percaya? Cuba tengok surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Secara umum disebut, qala rabbi rji'uni la'ali a'malu salihah fi ma taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku kat dunia, ya Allah, aku nak lakukan amal-amal soleh yang aku tak mampu, belum sempat nak lakukan. Ada juga yang sedekah. Surah Al-Munafiqun secara khusus bab sedekah ayat 10. Lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada yang dah mati nak bersedekah, ada yang mati nak baca Quran, ada yang mati sebab nak bersolat. Semua ini ialah satu benda yang menimpa orang yang mati, penyakit penyesalan. Dan sebab itu dalam bab solat, cuba tengok apa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mendirikan solat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Udhkuril mauta fi salatika fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Awsi salatan rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Hadis hasan daripada Ad-Dalaimi. Nabi kata dalam hadis ini, ingatlah mati dalam solat kamu. Kerana orang yang mana bila dia seseorang laki-laki itu, jika dia ingat mati dalam solatnya, lah hariyun, nescaya dia menyungguh untuk apa? Menyungguh untuk memperelokkan solatnya. Dia rasa itu solat yang terakhir. Dia rasa macam mana? La yazunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dia rasa ini solat aku yang terakhir. Kalau kita solat duha tadi, ini solat duha terakhir. Tadi subuh, solat subuh terakhir. Kalau kita meninggal petang ini, apakah perasaan kita? Apakah cara kita dalam kita menghadapi perkara ini? Kita akan melakukan perkara tersebut dengan sebaik mungkin, persembahan terbaik mungkin. Kalau inilah perasaan kita dalam menghadapi solat, menghadapi puasa, menghadapi sedekah, menghadapi Quran, menghadapi kuliah, kita sentiasa memperbaiki, memperelok dan menambahkan mutu kualiti dalam persembahan kita. Kerana kita terasa ini yang terakhir. Kenapa kita boleh rasa mudah-mudah dengan Ramadan? Sebab kita rasa boleh hidup Ramadan akan datang, sedangkan esok belum tentu milik kita.
Allahu Akbar. Sahabat-sahabat tahu tak Ramadan terbaik bila? Orang tak perasan kan? Ramadan terbaik ialah Ramadan tahun lepas. 1441. Bila mana manusia itu dalam keadaan lemah, dia banyak mengharap pada Allah. Aktiviti-aktiviti lara tersekat, kelab-kelab malam tertutup, pelacuran terhenti, orang banyak ingat Allah. Ketika itu orang dalam keadaan kelang kabut mencari Allah, dalam keadaan orang merasakan bahawa inilah peluang aku. Dulu aku tak semayang, lah ni aku semayang. Dulu aku tak boleh solat sunat duha, lah ni kerja kat rumah masa duha panjang. Dulu aku tak ambil tahu anak aku solat ataupun tidak, lah ni aku jadi imam untuk anak-anak. Dulu aku tak boleh baca Quran, Ramadan kali ni satu hari boleh baca banyak muka surat, boleh khatam 2 kali dengan keluarga, dengan sebab PKP. Ramadan terbaik tahun lepas tak ada bazar Ramadan. Tidak ada dalam keadaan orang berdedai-dedai, orang berpoya-poya, orang melakukan benda yang lara di pusat-pusat apa dia membeli belah. Ramadan terbaik, Ramadan tahun lepas. Melahirkan ramai imam-imam di rumah-rumah, bukan imam solat jemaah, imam solat tarawih, ada pun ditambah dengan imam kepada solat hari raya puasa, hari raya haji, berlaku dalam PKP tahun lepas. Yakinlah demi Allah, dia takkan sama dengan Ramadan tahun ini. Yakinlah orang yang duduk dalam keadaan hari itu ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan rindu Ramadan tahun lepas. Yang dipanggil Ramadan COVID-19, tuan-tuan. Allah nak kita balik kat dia. Bila Allah uji kita, kita menjadi 2 golongan. Sama ada kita ni semakin taat, atau kita semakin menderhaka kepada Allah. Kadang-kadang Allah bagi kita nak biar kita kembali rujuk pada dia. Bukan isu kita PKP atau tidak, MCO atau tidak, bersyarat atau tidak, darurat atau tidak. Isunya ketika mari Ramadan, kamu di mana? Ketika kamu sehat, kamu di mana? Ketika kamu sakit, kamu di mana? Adakah ketika itu kamu hamba pada aku? Itu nilaian Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajar kita satu hadis lain, supaya kita mencapai darjat takwa itu dengan 2 keadaan yang cukup mudah. Iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak menghafal hadis. 5,374 hadis. Ada kata 75. Walaupun dia hidup bersama Nabi 3 tahun, dia peluk Islam 8 hijrah, Nabi wafat 11 hijrah, 3 tahun. Sahabat kata, wahai Abu Hurairah, kami bersama Nabi sejak zaman Mekah, lama dengan Rasulullah, kamu baru 3 tahun, kamu dapat banyak hadis daripada kami, kenapa? Apa jawab Abu Hurairah? Wahai sahabatku sekalian, kamu sibuk dengan dunia kamu. Ada yang perniagaan, ada pertanian, sibuk dengan kerja dunia kamu. Aku bersama Rasulullah, aku berdamping dengan Rasulullah, maka aku dapat lebih daripada kamu. Paling banyak menghafaz hadis Nabi Abu Hurairah. Nak kata jutawan? Tidak. Nak kata bisnesmen besar? Tidak. Kita baca hadis Nabi an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Anas, an Anas, an Anas. Kita jumpa nama-nama yang hebat di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Nabi kata dalam kita nak berpuasa, 2 dia punya formula dia. Man sama Ramadana imanan, pertama. Orang yang berpuasa dalam keadaan iman. Kerana apa? Syarat sah puasa ialah iman. Dia Islam. Sebab itu anugerah yang terbesar dalam dunia ini iaitu ilmu. Kalau kita nak ulang balik buat revision tentang puasa, saya yakin sahabat-sahabat lebih alim daripada saya. Kerana benda tu benda kita dah tempuh lama. Tapi dalam kita penghayatan itu yang kurang sikit. Penghayatan kuat ataupun tidak kerana ilmu.
Sebab itu Nabi menggambarkan dalam hadis yang lain bahawa ilmu itu dia umpama hujan dan manusia itu umpama tanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata, ustaz, ramai orang hafal Quran. Tuan-tuan, cuba masuk Mahat Tafiz jadi apa? Tak semua orang boleh hafal habis 30 juzuk. Tak semua orang berjaya menghafal. Tak semua orang berjaya menghafal dan menjaga Quran. Tak semua. Tak semua orang bila belajar agama, bila belajar dia keluar, dia boleh mengajar. Tak semua. Kerana dia anugerah Allah. Sebab itu kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau matinya ulama tak ada ganti. Ulama mati tak ada ganti. Kita sedih tok-tok guru meninggal. Kita sedih. Patut kita sedih kita tak melahirkan alim ulama. Kita menyungguh melahirkan pusat-pusat pengajian sebab kita akan mati. Dalam erti kata lain, asas ini yang Nabi bentuk. Daripada hadis an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, mathalu man ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil kathir asaba ardan. Paumpamaan, kata Rasulullah, orang yang mendapat apa yang aku bawa dari petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang lebat turun ke atas bumi, kata Rasulullah. Fakana minha naqiyatun qabilat ma'a fa'ambatat al-kala wal 'ashab al-kathir. Fakanat minha ujadibu amsakatil ma'a fatanfa'ullahu biha an-nas fasyaribu wassaqau wazaru. Rasulullah kata bila turunnya hujan yang lebat, ada yang tanah menerima air. Tanah yang subur menerima air, dia meresap daripada tanah yang subur, maka tumbuhlah rumput-rumput dan pokok-pokok asyab yang banyak. Yang kedua, ada tanah yang dia tak menyerap air. Tanah ini bila kena hujan, dia menakung air. Adapun dia tetap bermanfaat. Apa dia? Bila air bertakung menjadi kolam, menjadi sumber air kepada manusia dan juga binatang yang minum menggunakan manfaat air. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asabat minha ta'ifatan ukhra ainama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jenis tanah menyerap air pun tidak, menakung air pun tidak, tidak menumbuhkan rumput, tidak menumbuhkan pepohon. Inilah fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bi fa'alima wa 'allama. Kata Rasulullah, inilah perumpamaan, yaitu yang tadi tanah yang bermanfaat itu tadi seperti orang yang faqih, yang mendapat manfaat daripada apa yang aku bawa dan dia menerima ilmu dan mengajarkannya. Adapun kata Rasulullah, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam qabila hudallah alladhi ursiltu bihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perumpamaan orang yang bila mari ilmu, dia tidak membekas, tidak dapat beramal, tidak dapat faham, apatah lagi mengajarkan kepada orang lain. Itulah perumpamaan orang yang tidak mendapat kebaikan daripada apa yang Nabi bawa dari petunjuk dan juga ilmu. Sebab itu bila kita memahami syarat hadis Nabi, pertama kita nak berpuasa dengan iman. Iman itu dia jadi kukuh dengan hanya ada ilmu. Sebab tu ilmu ini syarat. Innahum fityatun amanu. Tengok. Sesungguhnya pemuda yang kamu kata tu, yang kamu sebut dalam surah Al-Kahfi, yang lari membawa diri mempertahankan akidahnya, dalam keadaan mereka anak orang kaya, ada kata pembesar, ada kata menteri, raja mengajak menyungutukan Allah. Sifat dia pertama muda, fityatun, bukan tua. Sebab tu muda kalau berilmu, dia lebih baik dari tua yang lama tak ada ilmu.
Fityatun kedua, amanu beriman. Ketiga, wazidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk. Petunjuk yang masuk ini, dia bergabung dengan iman. Dia memperkokohkan keyakinan dalam persembahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi sebut, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kedua, orang yang berpuasa dengan berharap, pengharapan, berhati-hati, muhasabah, dia buat introspection diri dia, dia renung diri dia. Bukan saja sebelum Ramadan, masuk Ramadan, hari pertama buka tu, dia renung balik. Macam mana puasa aku hari ni? Allah nak beli tak? Agak-agak Allah nak tengok tak puasa aku ni? Dia gigil, dia takut. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali saumul khusus. Bukan dia tahan perut saja. Bukan dia tahan anggota tak buat maksiat. Hati dia lalai mengingati Allah, bagi dia satu kesalahan dalam hadap dia berpuasa dalam sepanjang 24 jam. Sebab itu dia berlaku penapisan. Dan sebab itu kemuncak daripada apa yang kita nak, keampunan. Sebab itu doa yang terbaik bila kita duduk pada malam-malam akhir Lailatul Qadar, lebih baik di awal apa dia? Doa minta ampun. Siapa yang Nabi ajar? Isteri dia, untuk mengajar kita. Nak macam apa ya Rasulullah kalau aku jumpa malam tu? Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Minta apa? Minta ampun. Supaya apa? Supaya itulah asasnya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi tak ajar isteri dia minta kaya. Tak ajar isteri dia hidup senang. Tak ajar isteri dia hidup sehat. Kemuncak keampunan itulah harta yang terbaik yang Allah berikan pada kita pagi ini sebelum kita masuk alam barzakh. Tak guna kita kaya, mati Allah tak ampunkan. Tak guna kita terkenal, mati Allah azab. Tak guna kita orang sanjung kita ni hebat, mati Allah tak ampunkan. Kalau Allah tak ampunkan kita, tuan-tuan, kita nak pergi mana dengan dosa kita yang banyak kalau bukan pengampunan? Sebab itu inilah asas yang dibina oleh Nabi dua saja. Man shama Ramadana imanan, berpuasa dengan iman. Yang kedua, Nabi kata wahtisaban, harap-harap dapat jumpa Ramadan, harap-harap dalam Ramadan dapat Lailatul Qadar, harap-harap malam Lailatul Qadar Allah ampunkan aku. Sebab itu tajuk saya bagi hidup tapi mati. Maksudnya, tuan-tuan dah faham dah ujung apa dia kuliah kita. Kita masuk Ramadan tapi penghayatan Ramadan macam kita orang mati tak jumpa Ramadan. Kita jumpa kebaikan-kebaikan. Hari itu Sya'ban itu nisfu Sya'ban. Hadis sahih banyak. Di samping orang kata ada hadis yang lemah, ambillah yang sahih. Malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat hamba-hambanya, Allah nak ampunkan. Melainkan orang yang musyrik, yang tak beriman. Yang kedua, orang yang suka berbalah. Dalam keadaan siapa yang mengambil kesempatan ini? Kalau kita rasa berat malam, kita ambil yang siang. 9 Zulhijjah, orang wukuf Arafah. Khairu du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa, doa Arafah. Hadis sahih. Kalau kita rasa beratnya nak cari Allah rahsiakan bila Lailatul Qadar, Ustaz, saya bangun yang ganjil saja. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh mati ya. Lailatul Qadar juga boleh berlaku pada malam yang genap. Beribadah bukan berlakon, bukan mengagak-ngagak, mengacah-ngacah. Sebab itu orang yang beriman, dia tidak ada kepentingan dalam beribadah. Ramadan tak Ramadan, dia sama. Sebab itu dalam menghadapi genap atau ganjil, dia sama. Dia konsisten. Dia bukan mencari malam-malam tertentu, tetapi dia memanfaatkan masa dalam keadaan ia merupakan rutin dari kehidupan dia. Kalau kita rasa berat,
Cuba tengok yang siang, Allah jadikan siang hari. Bila? Hari wukuf Arafah, masuk waktu zuhur di Arafah. Paling banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada neraka. Ketika itu kita yang tak duduk kat sana, berapa banyak kita mengambil peranan ini, berkumpul dengan keluarga, doa, ya Allah, hari baik ini ya Allah, aku tak kira lah ya Allah, beza waktu Mekah dengan Malaysia berapa jam, aku tak kira. Ya aku tahu ya Allah, hari ini 9 Zulhijjah kat Malaysia, ya Allah. Allah faham tuan-tuan, puan-puan. Kita pula kira-kira Ustaz Mekah dengan Malaysia 5 jam. Yang ni Zuhur sana masuk sini belum. Macam mana Ustaz doa? Dipikir macam tu je otak dia. Tetapi untuk mengambil ruang dan peluang, kita menambah baik, mencari peluang-peluang, Allah ampunkan kita. Sebab itu ini yang disebutkan package yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita ambil sebelum kita masuk dalam bulan yang mulia. Ia merupakan proses selama setahun. Tak percaya, cuba tengok. Habis puasa Ramadan, ada puasa 6 Syawal. Walaupun hukum dia sunat. Supaya apa? Kita yang dah puasa sebulan, kita tak lari daripada puasa dalam bulan selepasnya. Di samping ada puasa Isnin Khamis, ada puasa Hari Putih, ada puasa 10 Muharram, ada puasa-puasa apa dia? 10 hari Zulhijjah. Semua ini apa? Merupakan pusingan puasa yang akan mana sentiasa meletakkan kita dalam momentum untuk balik semula ke Ramadan. Kita ialah manusia yang sudah bersedia untuk Ramadan dalam tempoh setahun. Bukan bermula doa yang imam baca bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sebab itulah sahabat yang saya kasih sekalian, kita mengambil peluang dan ruang ini, kita mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita ditimpa penyakit penyesalan, iaitu mati. Sebab itu bila mati, orang beriman menyesal sebab tak buat lebih. Orang tak beriman menyesal sebab tak sempat bertaubat. Jangan sampai kita ditimpa penyakit penyesalan. Dan penyesalan itu, dia hanya berlaku di hujung daripada kehidupan kita. Penyesalan tak pernah berlaku di awal. Beritahu saya, kalau ada di sini penyesalan berlaku di awal, beritahu saya. Penyesalan akan berlaku di hujung. Tetapi yang lebih memeritkan, bila kita tidak boleh berpeluang berpatah balik untuk rujuk balik kepada Allah. Bila kita melangkah satu alam namanya barzakh, dan di samping kita hidup, kita nak memperkemaskan kehidupan kita, biar nanti dia tak jadi hidup tapi mati, iaitu hidup tapi hidup dengan cahaya Ramadan. Untuk kita bawa latihan-latihan ini dengan kita memantapkan lagi. Sudah-sudahlah hidup kita Ramadan dengan bazar Ramadan. Sudah-sudahlah dengan juadah-juadah. Cukup-cukuplah dengan baju raya. Cukup-cukuplah dengan benda-benda ni. Benda-benda ni untuk budak-budak, cucu kita je. Ke arah kita ni, patut benda-benda tu tak ada. Yang kita kena fikir ialah macam mana kita nak memanfaatkan Ramadan dalam keadaan Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang dijanjikan, dan Allah tidak mengharamkan. Dalam hadis itu tadi Nabi menyebut mereka itu orang yang diharamkan, wa na'udzubillahi min dzalik. Saya minta maaf, saya kena pergi. Cuma ada sahabat kata nak tahnik cucu, saya terus pergilah. Sebab ada mesyuarat dekat Ulu Kelang, saya kena balik semula. Cuma akhirnya, kalau boleh lah, dengan rendah hatilah, saya mohon pada sesiapa nak berwakaf, saya letak belakang tu ada flyers, masukkan dalam akaun Akademi Khairiyah. Kemudian maklum kat saya, nanti insyaAllah saya atau admin dia akan buat resit wakaf. Saya sedang membangunkan satu kompleks pengajian. Saya beli tanah 9 ekar dekat Ulu Bernam, lot 1206, 1205, 1207, 3 lot, 3 geran, 9 ekar. Saya buat dalam PKP hari itu dengan izin Allah. Dalam keadaan PKP, kumpul duit, beli tanah. InsyaAllah saya akan bangunkan. Ia merupakan rentetan daripada madrasah kami dekat Muar
kemudian kat Puchong yang nak pergi overseas, dia akan transit di Puchong 2 tahun, buat fast track SPM, and then dia pergi. Jadi saya punya concern sekarang ni, saya akan bangunkan tahfiz, saya ambil anak yatim, saya ambil orang-orang susah, kita bagi pendidikan percuma. Kemudian 3 ekar lagi saya buat pondok-pondok pengajian orang dewasa dan akan belajar kitab bersilibus. Kemudian saya buat serambi ilmu, 1 surau untuk pengajian berkitab. Dan kita ada classroom, tak campur dengan tahfiz. Tahfiz ni akan waktu sembahyang solat bersamalah. 3 ekar di hujung tu saya buat pertanian. Saya tanam pokok sikit, sayur sikit, saya buat 3 ke 4 telaga ikan, kolam ikan. Jadi untuk menampung anak-anak ni besok makan minum dia. Di samping kita nak anak-anak ni makan ikan yang baik, sayur yang baik, pokok yang baik, buah-buahan yang baik, supaya bersih hatinya. Saya dah ada 30 orang pelajar di South Africa. Saya tengok Ustaz Abid Liu pergi South Africa itu. Itulah University in Amiyah di Camperdown. Sebahagian daripada pelajar tu ialah anak murid kami. Dan besok mereka balik, dia akan tolong saya dekat madrasah. Cuma concern saya ialah bila ulama' ramai mati, kita kena buat kerja biar ulama' ni tak pupus, orang hafal Quran tak pupus. Dan kerja ni bukan kerja ustaz seorang, kerja ramai-ramai. Sebutir pasir yang kita infak pun belum tentu mungkin Allah letakkan kita kat syurga dengan sebab sebutir pasir yang kita berikan sebutir batu untuk kerja-kerja. Dan saya beli ni pun hutan sikit lah. Saya dah tebang 9 ekar, sekarang tengah potong tanah. Tanah dia ekstrim sikit, ada bukit-bukit, saya dah potong, tengah leveling. 11 hari bulan ni saya akan buat, 11 hari bulan April saya akan buat solat hajat. Saya akan doa kat situ dengan anak-anak murid saya, dengan ustaz-ustaz kita, untuk keberkatan. InsyaAllah Ramadan saya pasang cerocok untuk surau, atau nama dia serambi ilmu. Jadi kalau ada siapa ustaz, surau ni bagi saya seorang lah selesaikan, alhamdulillah. Kita buat bangunan yang lain. 9 ekar tuan-tuan, besar besar. Dan saya dah buat jalan masuk 800 meter tu, saya tebang, saya buat jalan, dah masuk dah straight di atas tapak 800 meter. Yang sumbang tu ada yang dah meninggal dunia. Dan kawan ni almarhum Tuan Haji Amir, antara orang penting yang menjumpakan saya dengan tanah ini. Saya sempat berkenalan dia 4 bulan, dia pun dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah cucuri rahmat kata roh orang yang baik ini. Saya sangat terhutang budi dengan dia yang menemukan saya. Dan orang yang menjual ni pun 9 ekar dengan patut harga dekat 1 juta, tetapi dia jual RM300,000 saja 9 ekar, kerana dia kata saya nak tolong ustaz. Dan ketika nak buat perjanjian tu, saya ulang balik kat dia, saya kata Tuan Haji tahu tak, Tuan Haji rugi jual dengan saya, harganya murah. Dan dia orang susah, bukan orang senang, duduk kat Felda Sungai Berang. Orang dia susah. Dia kata apa? Saya tak rugi ustaz. Seluas-luas Ulu Bernam, ustaz pilih tanah saya untuk buat madrasah, saya paling beruntung. Sahabat-sahabat, jangan kita jadi manusia yang berkira-kira dengan Allah. Kalau ikutkan saya pun dah penat, tak larat saya, banyak penyakit. Tapi kerana kita mengenangkan apa akan jadi kalau kita tak bangunkan pusat-pusat pengajian, bila kita mati, siapa nak meneruskan kerja ini kalau bukan para alim ulama? Maka marilah kita sama-sama mengambil peluang dalam bulan Syaban ini, yang lagi Ramadan, mana-mana yang boleh kita bantu, insya-Allah. Duit riba saya terima, kita buat jalan yang kita bina di penduduk riba dah siap. Orang yang sumbang pun dia dah meninggal. Jalan ini selagi tak kiamat, orang pijak dapat pahala. Kadang-kadang kita masuk dalam syurga dengan duit riba kita tuan-tuan.
Cuma kita tak pandai nak mengolah benda-benda ini dalam kebaikan, supaya hidup kita ini bermanfaat pada manusia lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.